Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang julung-julung kali saya dengar suaranya. Walaupun kelihatan rupanya, tapi memanglah saya rasa memang ayu wajahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-kakak sekalian, terima kasih kerana pada malam ini sudi hadir di ceramah kita dalam rangka kempen kita sepanjang kita menghadapi PRU ke-13 yang akan sama-sama kita hadapi pada 5 Mei. Adik-kakak sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini akan merupakan satu pilihan raya yang penting, malah amat penting. Malah setengah pendapat mengatakan ianya merupakan satu battle of life and death untuk kita, Pakatan Rakyat, dan juga untuk Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan kita mungkin sudah sampai ke satu tahap, ya, semenjak kita mula berjuang dalam Pakatan Rakyat yang bermula pada tahun 1999, mungkin kita sudah sampai ke satu tahap, sudah akan sampai ke satu kemuncak, ya, bukan kemuncak Gunung Sentubung, tapi kemuncak perjuangan politik kita di Malaysia, di mana kita akan melihat satu perubahan yang besar, bukan saja yang besar, malah satu perubahan yang penting dalam politik Malaysia, di mana sebuah parti yang telah mengatakan mereka sudah berkuasa lebih 50 tahun, insya Allah kali ini mereka akan terpaksa akur dengan pilihan rakyat, dengan kehendak rakyat. Artinya mereka tidak boleh terus-menerus mentampil negara ini dengan cara yang telah mereka lakukan selama 50 tahun. Kalau kita melihat, ya, global witness tadi ditunjuk, mungkin kita faham semua. Dalam konteks Negeri Sarawak, semenjak awal 70-an hinggalah pada masa ini, ialah cara negara, ialah caranya hutan belantara kita, tanah yang kita ada di Negeri Sarawak ditakbirkan. Kita melihat tadi, hutan dah godong. Pada 2009, laporan daripada Ketua Audit Negara mengatakan bahawa setelah mereka membuat audit, mereka buat satu laporan yang didedahkan dalam parlimen. Semua orang tahu, kita pergi ke internet, kita lihat hutan di Sarawak sudah musnah. Tetapi mereka masih mau menafikan. Walaupun hutan sudah habis, sudah pupus, sepatutnya Sarawak sudah menjadi sebuah negeri lebih maju daripada negeri-negeri lain di Malaysia. Tapi apa yang berlaku? Kita lihat, kita boleh tanya, sini perginya duit hutan kita, dan sekarang tambah lagi dengan duit tanah. Yang dikatakan dalam laporannya tadi, orang-orang yang main peranan dalam laporan bukan orang sembarang, adalah orang-orang yang berkeluarga dengan orang berkuasa, orang-orang yang dekat dengan berkuasa, lawyer-lawyer yang menyediakan perjanjian-perjanjian berkenaan dengan jualan hutan, jualan tanah. Apa katanya? Hanya 10% hasil jualan tanah, hasil jualan hutan tinggal di Sarawak, yang lain di Hong Kong atau di Singapura. Seperti yang kita sedia maklum, masalah kesesatan lalu lintas. Jadi si heranlah kalau sedikit masa dulu keluar dalam TV3, kawan saya, sama saya, Haji Basri namanya, buat liputan dalam TV3, bila dia melaporkan masih ada
Orang di Sarawak tu makan tu koyong Jepun. Walaupun negeri ini adalah sebuah negeri yang kaya, tapi kekayaannya sudah terhakis. Kita lihat tadi di ujung sekali pendedahannya, Ketua Menteri kita, bekas bos saya dulu, ya. Mun orang ya katanya sudah berkuasa 30 tahun, si dapat kaya raya, orang ya bukan orang yang bijak. Adik kakak sekalian, kuasa tu boleh digunakan dengan apa cara sekalipun. Kalau kita milih kuasa yang untuk kita semua, untuk rakyat, untuk sidak di kita laut, untuk setinggan-setinggan yang ada di Sarawak tu, maka kuasa yang digunakan kita dengan cara lain. Ya, insya-Allah Allah akan memberi ganjaran yang sewajarnya untuk para pemimpin dan pentadbir macamnya. Tapi kalau kuasa diberi hanya untuk memperkayakan diri pun, memperkayakan keluarga diri pun, tapi dalam masa yang sama bila berucap depan kita tu adalah kerajaan pro rakyat yang prihatin tentang rakyat, tunai janji kepada rakyat. Rasa saya banyak orang yang bodoh. Ya, bagi orang yang sudah celik matanya, boleh melihat, ya, semua kata-kata yang adalah kata-kata yang tidak benar. Jadi adik kakak sekalian, saya berjalan 2-3 hari itu dalam kempen lah. Tempat-tempat yang banyak sekali naik bendera Barisan Nasional adalah tempat-tempat yang paling daif di kawasan kita. Apa maknanya? Setidaknya sentiasa mengharap. Udah election lagi, satu election lagi. Udah 50 tahun di Sarawak, daknya mengharapkan kerajaan membela mereka dengan cara naikkan bendera barisan, dengan harapan nasib tidak setinggan, nasib orang miskin dibela. Tapi habis election, sampai election lagi, dan election negeri akan berlaku lagi dalam 3 tahun. Nasib sedangnya masih sama macam yang buat. Ya. Saya ingat pada tahun 86, masa saya masih lagi setiausaha politik pada bekas bos saya lah, orang yang bijak dalam 30 tahun mengumpul harta, memang dia bijak. Sami Belu datang ke situ masa hanya menteri Kejayaan. We have made allocation ketika ya 600 million katanya, untuk buat jalan dari Lundu sampailah ke Limbang. Dan di mana orang yang selalu berjalan travelling dan duduk sampai ke Limbang, termasuk pegawai-pegawai kita lihat apa sebenarnya yang ada di jalan-jalan raya kita. Malu kita. Kalau kerajaan pusat mampu, kerajaan negeri harus mampu. Sebab kita kaya hutan, kita kaya tanah. Tapi malangnya adik kakak sekalian, negeri ini kalau tetap dengan betul, kita akan jadi sebuah negeri yang miskin. Sebab kita dah tahu, hutan habis, tanah habis, nasib sikit aja yang belum dapat diperoleh konsesi. Udara. Kalau udara tak dapat diperoleh konsesi, bos saya mungkinlah bertambah bijak lagi. Ya? Udara tak disimpan dalam gelembung, dijual. Siapa mau bernafas, beli. Simak bernafas, pergi sama dia. Dari semeriang, dari segi tanah enggak tinggal di semeriang. Dia menunggu alung, kalau dia kucing tak lah. Dia tak kubur. Yang lain tak lagi. Tanahnya pun kalau dapat, macam nak dibatu 2,5 jalan ke api. Hampir dua. Hampir dua tanah yang jadi. Udah digali kubur ya. Udah dipindah. Geng kita adalah geng daripada Parti Keadilan Rakyat ketika ya, dan Wabi Chong Chenjin datang ke siang, kita pertahankan Kuboya. Mudah Kuboya dah jadi tanah kata ada. Sebab apa? Keluarga yang jual namalah kondominium di belakangnya. Ya ceritanya, siapa madam saya? Tidak lain sampai yang ada di siang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya
nak untuk sikit pasal BRIM. Saya rasa ustaz banyak situ. Dan saya dengar tu pun dari seorang ustaz juga. Dia pernah baru tu ada majlis ilmu di sebuah masjid. Kebetulan saya hadir pada ayat harian. Seorang hamba Allah bertanya, "Ustaz, apa hukum BRIM tu?" BRIM lah. Semua orang tahu BRIM lah. Mana orang ada lima BRIM, dengar betul lah. Jangan kita terbrim. Saya pun tahu apa maknanya. Terbrim ya, berarti terecok dengan BRIM. Ya maknanya. Mula-mula saya tahu. Jadi dia nanya, "Ustaz, apa hukum BRIM tu Ustaz?" Ustaz kata, tujuannya nak mancing di haram. Haram. Tapi kita tahu tujuannya memang mana ya? Kalau yang nak betul-betul nak bela rakyat miskin, orang susah, 3 tahun dulu sudah dibuat, 10 tahun dulu sudah dibuat. Kenapa bila dalam keadaan terdesak, apabila para pemimpin Barisan Nasional sudah penasaran, kata kita, penasaran, kepanasan. Ya. Bila dia dah membayangkan, kata saya mula-mula tadi, Pakatan akan mengambil alih daripada Barisan Nasional di Putrajaya, maka dia pun penasaran. Ya. Cakap si tentu pasal, merapu hulu hilir, fikir, senang aja mungkin fikirannya. Beri 500, rakyat akan lupa 500 juta yang kita ambil. Rakyat akan lupa tanah kita dah habis. Rakyat akan lupa hutan kita dah habis. Jadi kembali pada ustaz tadi. Jadi dia kata, kalau kita ambil BRIM sama dengan niat orang beri, kita ada dengar tak? Perdana Menteri kata, "Gua tolong lu tolong gua." Sama artinya ialah kita ambil BRIM tu, kita beri undi pada saya. Transaksi adalah transaksi haram. Beri undi, mersuahkan para pengundi adalah haram. Tapi katanya lagi, jangan susah orang yang udah menerima tadi. Relax. Dengan syarat ubah niat. Saya terima uang ini sebab ia adalah hak saya. Datangnya dari kantong kerajaan, bukan dari poket pemimpin Barisan Nasional. Jelas. Dan saya terima uang ini dengan niat saya tidak akan terlibat dalam rasuah pilihan raya, dan dengan uang ini saya tetap tidak akan mengundi Barisan Nasional. Baru uang yang bersih boleh. Jadi mana dah menerima dan padah dengan adik kakak kita di rumah, mana yang saya datang di situ. Lebih lagi tidak tegar Barisan Nasional ya. Jangan ikut sama-sama. Saya kata masuk neraka lah, yang urusan Tuhan. Tapi jelas terlibat dalam rasuah, si pemberi dan si penerima hukum sama, berdosa. Surga atau neraka, ya urusan Tuhan, urusan Allah SWT. Jadi macam ni lah ya. Ubahkan kita punya niat tadi. Jadi kurang-kurang pun saya melihat dah ada solusi pada masalahnya. Jadi ada orang tersenyum, malam tu aku pulang, aku akan madang biniku, ada anak penerima BRIM juga. Kita ubah niat, jangan undi Barisan Nasional. Kalau mesti undi Barisan Nasional, artinya undi Pakatan Rakyat lah. Memang jelas, kita pasal turun undi juga. Dan dari kucing tu di Sentubong dan Putrajaya, yang bertanding adalah Parti Keadilan Rakyat. Kalau di Putrajaya tu Ahmad Najib, seorang loyal juga, seorang pejuang walaupun lagi muda. Dan di Sentubong ya, saudara Rusdi Haji Hol, kita tahu Cikgu Hol yang di Santubong. Jadi itu dua orang anak muda yang sanggup mengambil risiko, yang sanggup mengambil cabaran untuk pastikan Barisan Nasional
akan kalah di luar kawasan itu. Walaupun kalau tidak lihat nyampun bendera, Masya Allah, Kacau tu bendera. nyampun poster, Masya Allah, malam lagi balori-lori. Dan ini yang kita mesti fikir. Ya mungkin salah satunya sumber duitnya adalah dari jualan tanah ini. Dipamer di depan kita di merata-rata. Hujan malam tu, pagi esok naik lagi, lebih banyak lagi. Apa maknanya? Saya nak ada dengan kawan-kawan saya, Fadilah kah, Wan Junaidi kah, berhentikan perbuatan membazir ya. Membazir adalah rakan syaitan. Membazir adalah rakan syaitan. Tapi kalau uang ia dah menjadi rakan syaitan, bukannya dua lah. Uang membazir. Kalau dah jadi rakan syaitan, kita nak mengundi syaitan kan? Siapa ngandung orang kan? Contoh. Jadi jangan judi. Kalau kita judi juga orang yang berkawan dengan syaitan, kita kawan dengannya, kita kawan juga dengan syaitan. Jadi bila sedangnya melakukan ayahnya fikir orang si tahu, semua orang situ orang bijak. Muntaib ngata 30 tahun dia jadi bijak. Kita malam tu aja kita boleh jadi bijak. Jadi adik kakak sekalian, belum ada sedikit masalah juga 3 minit lagi ya. Saya sampaikan. Di negara-negara yang maju, yang para pemimpinnya mengambil berat tentang rakyat, yang betul-betul sayang kepada rakyat, yang betul-betul mengambil perhati atas nasib rakyat, apa yang mereka lakukan? Yang sanggup memberi pendidikan percuma kepada rakyatnya, ya, daripada masuk sekolah saja sampai kalah peringkat universiti. Itulah yang nak dilakukan oleh Pakatan Rakyat. Kita dah berpakat, kita nak makmurkan rakyat. Sebab apa? Pendidikan percuma itu maksudnya besar. Walaupun kadang-kadang kita dengar apa dah benda ya, berim terus nampak di mata kita. Nah, tapi itu semua dah habis. Coba tanya siapa dapat berim. Ini banyaknya. Berapa lama tak belanja ya? Habis. Sebab kita cakap macam ni pun, kalau harga barang masih mahal, segala-galanya masih mahal, tambah 10 kali berim pun dia akan berim. Kata berim. Jadi kembali kepada pendidikan percuma tadi, ya. Dan sama sekali dengan pendidikan percuma ya, kita katakan mana ada utang-utang anak kita melalui PTPN ya, dan kita hapuskan. Coba kita hapuskan. Kalau anak kita sekolah dari darjah 1 sampai ke universiti, berapa banyak pelanjaan dia kita beri percuma. Seni kedudukan berim kalau berbandingkan dengan cadangan Cedaya, dengan apa yang nak kita laksanakan. Saya tadi kelakar anak saya yang baru graduate. Bila dia statement yang datang, hutang 127,000. Dia tidak mengambil engineering lah. Belum kerja. Belum kerja. Sebagai contoh saja, saya sih nyebut anak orang lain, saya nyebut anak saya. Ya. Bila masa tambah lagi ini tu. Munya graduate terus kerja pun belum selesai masalah. Kita kata gaji lagi. Gaji di negara kita, kalau gaji banding gaji negara-negara yang maju, kononnya kita untuk negara yang maju terlalu jauh ketinggalan. Graduate dah start 2,300. Kita fikir ya, ingat 2,300 ya. Bayar beri, bayar PTPN, bayar kereta, bayar rumah,
Kadang ada juga yang bagus saya pikirnya, saya misal jasa saya, bapak misal jasa, tolong speed 300, ya. Kira-kira tinggal lagi 300. Ya. Sikit masalah gitu bang. Kita motor mahal. Ya memang lah. Udah pasti. Yang juga pasti ialah nak lelaki, nak bini, nak perempuan dah. Sikan dah si nak lelaki kan. Jadi kos berbini macam itu. Apa? 10,000, 20,000. Pasal ambil pinjaman pribadi. Apakah namanya bank Islam kah? Bank rakyat kah? Apa bank kah? Tetap utang juga. Tambah lagi utang. Malam pertama ya. Siang. Tapi kini tu saya nak kasih lagi. Ya. Semua kelas dari sini. Macam zaman saya masih kecil. Malam ya pengantin baru, yang lelaki especially lah. Malam dah start hitung basuh. Bila aku nak habis 10 tahun habis, 20 tahun juga. Jadi itu yang nak kita hapuskan dalam sistem kemasyarakatan di Malaysia. Sebab kita ambil langkah yang berani. Tapi Barisan Nasional kata, mungkin kita beri kita tu, anak-anak kita tu, keluarga-keluarga kita tu, pendidikan percuma, bankrupt negara. Belum ada satu negara dalam dunia yang beri pendidikan percuma kepada rakyatnya jatuh bankrupt. Ya, tapi yang boleh jatuh bankrupt adalah nak kata dalam rasuah. Rasuah. Nak dikatakan dalam Global Witness tadi. Dari tahun 2001 hingga tahun 2010, ya, hutang negara kita, wang haram yang keluar daripada negara kita sebanyak 285 juta, bilion. Dalam 2010 saja, semasa Datuk Seri Najib Ketua Menteri ILAP PM, dalam masa 2010 saja 65 bilion tambahan pada wang yang keluar pada negara kita. Ya, semuanya wang haram. Nak dikata dalamnya tadi, ya, jual tanah antar luar negara, jual apa sekalipun antar luar negara. Nasib bini si dia jual antar luar negara. Memang asal luar negara. Tapi mungkin ni akan keluar lembak ni juga. Jadi adik kakak sekalian, hutang negara kita pada masa itu disebabkan rasuah dan salah guna kuasa. Sebab ialah kita bermati-matian. Kita bermati-matian menentang para pemimpin yang melakukan rasuah dan salah guna kuasa. Hutang kita, Colonel Abang Hamdan banyak kali nyebut, masa itu sudah sampai ke tahap 510 bilion. Ya, hutang direct, hutang langsung. Belum lagi negara tu beri jaminan kepada kroni orang di atas. Ya, lebih kurang 110 bilion. Campur semua sekali sudah jadi 620 bilion. Memang rasik salah. Idris Jala salah seorang menteri dalam kabinet Datuk Seri Najib. Madah, kalau train macam tu, kalau macam tu lah keadaan kita belanja pada 2019, negara itu akan bankrupt. Si mustahil. Sebab ialah adik kakak, sebelum sampai ke tahun 2019, tu baru tahun 2013, kita pastikan di Putrajaya, ya, Barisan Nasional, kita ucap selamat jalan, we welcome. Pakatan rakyat. Jadi saya rasa sih perlu saya panjang-panjang bilang. Saya senang untuk pakai salinan aja. Jadi terima kasih saya ucapkan di atas perhatian tuan-tuan. Jadi insyaAllah untuk calon kita untuk Putrajaya. Jadi saya ucap terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Jadi
InsyaAllah selepas ini banyak lagi ceramah-ceramah yang akan mencuit perasaan kita. Tapi walau macam mana sekalipun, kita mesti buat satu iktikad pada malam ini, ya. Pada 6 hari bulan kita mesti yakin, kita ikut rakan-rakan kita di Semenanjung dan kita ikut rakan-rakan kita di Sabah. Ini kalilah kita tukar Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat. Kita tukar Perdana Menteri daripada Muhammad Najib kepada Anwar Ibrahim, dan kita tukar di Petrajaya itu Fadilah dengan Ahmad Najib. Jadi ada kata sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Segala apa juga kekurangan saya mohon maaf. Jadi selamat berjuang dan selamat kita mengalih arah, ya, kepimpinan negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.